supaya kamu ni lah. Ada apa-apa soalan boleh PM cikgu kan? Boleh PM cikgu kan? Okey, kita mula dengan hari ni tajuk kita 3.2 itu rintangan. Okey, bab ni agak banyak sikit lah, tapi kalau kamu nak tengok, kalau tak sempat tak apa, kita macam mana kita buat minggu depan ke macam mana kan. Okey, dan kelas masa bulan puasa ni insya-Allah lah kita akan mula dengan pukul 4 sampai 5 petang lah. Kalau ada perburuhan cikgu akan bagi tahu ya. Okey, kita mula kan. Okey, hukum Ohm. Kita kenalkan hukum Ohm. Cikgu akan terangkan sikit sebanyak ni gambaran mind mapping dia. Pertama, cikgu akan terangkan tentang rumus, hubungan, hukum Ohm, lita, dan juga dia punya kita panggil graf. Lepas tu cikgu akan terangkan jenis hubungan kecerunan dengan graf tu. Dan faktor yang mempengaruhi R. Kita akan bincang di sini kan. Okey, kita mulakan dengan soalan. Okey, hukum Ohm. Hukum Ohm, rumus yang kita tahu iaitu rumus dia ialah V sama dengan IR. Okey kan. Di mana V ialah beza keupayaan ataupun potential difference. Okey, I current ataupun arus. Okey, R is resistance ataupun rintangan. Dia keluarlah satu formula V equal to IR. Okay. Relationship ataupun hubungan antara graf ni ada punya ni kan. Hubungan hukum Ohm. Jadi cikgu nak tanya sikit lah hubungan di antara V dengan I. Hubungan V dengan I. Agaknya apa? Tak apalah kita tunjuk sini kan. Hubungan V berkadar terus dengan I. Cikgu ajar itu hubungan V dengan I adalah berkadar terus. Apabila I bertambah, when I increase, V will increase. Maksudnya bila I bertambah, V akan bertambah. Ini yang dikatakan sebagai hukum Ohm. Okay, kan? Beza keupayaan berantasi wayar. Dalam hukum Ohm kita kena guna wayar yang merupakan konduktor Ohm kan. Konduktor Ohm, contoh konduktor Ohm cikgu nak terangkan sikit tentang ohmic conductor lah dalam bahasa Inggeris. Ohmic conductor, constant wire kan contoh dia kan. Wire tu tak panas lah semasa eksperimen dijalankan kan. Okey. Beza keupayaan merantasi wayar, konduktor Ohm, V. Okey, V berkadar terus dengan arus atau potential difference is directly proportional with current I. Dalam kes ini, when V and I, katakan V dengan I ni, pemboleh ubah, dia punya constant variable dia adalah R and T. R adalah resistance ataupun rintangan. T ialah temperature ataupun suhu. Ini adalah malar, pemboleh ubah yang dimalarkan dalam kes hukum Ohm. Maksudnya masa kamu jalankan eksperimen ini, wayar yang kamu gunakan tidak akan, suhu tidak akan naik. Maksudnya wayar tu tak panas lah. Okey kan? Okey, tapi tengok lita pula kan. Lita dalam hukum Ohm. Ni lita dia. Okey. Ni dia punya bateri atau sel 4.5 volt. Ni. Ini apa kita panggil ni? Ni apa? Siapa tahu? Ammeter. Ammeter kan? Bagus. Ammeter tugas ni untuk ukur apa? Ukur to measure the current kan? To measure the current. So ini ada satu wayar. Ni lah wayar panggil ni konduktor Ohm ni ataupun ohmic conductor. So kita letak voltmeter across the ohmic conductor kan? Kita letak across ohmic conductor maksudnya kita mengukur the potential difference across the ohmic conductor kan? Potential beza keupayaan merantasi konduktor Ohm. Okey, cikgu tanya kamu, ni apa? Apa pula ni? Siapa jawab? Ada respon? Tak apalah, jawab lah kan. Ini adalah start huruf R. Rheostat. Rheostat tugas dia ialah to control the current ataupun mengawal arus yang mengalir kan. Jadi arus dikawal dengan rheostat. Jadi sebab arus ni boleh kita kawal, so arus kita panggil sebagai manipulated variable ataupun pemboleh ubah manipulasi. Dan bacaan yang diambil across the V kita panggil sebagai responding variable. Okey, tengok graf cikgu, V lawan I. V dengan I, graf dia macam ni berkadar terus. Betul. Hukum Ohm hubungan ni. Jadi kita dapati bahawa V
apabila I bertambah, V akan bertambah. Itu contohlah. Jadi cuba kita kaitkan dengan persamaan garis lurus ataupun straight line equation, iaitu Y equal to MX plus C. Di mana Y, paksi Y axis adalah V. V kan? V ni kan? Bukan V ni kan? Ni unit. V besar, V depan ni. V dan M ialah merujuk pada the gradient of the graph. Nanti kita terang apa tu, kenapa gradient of the graph kan? I paksi X. Paksi X ialah I. C is Y-intercept pada origin ataupun 0, 0. So, C equal to 0. Jadi daripada sini kita keluarkan formula ni, kita terbitkan, dia dapat formula. Balik formula asal itu V equal to IR, hukum Ohm. Kita kaitkan dengan graf. Okey, jadi MV dia apa tadi? MV dia ialah current, sebab current can be control ataupun boleh dikawal dengan rheostat. Responding variable, beza keupayaan, potential different. CV, rintangan, R ataupun suhu, resistance and temperature. Okey, untuk mencari graf ini, unit kecerunan. Kata-kata kita tak tahu lagi kan. Kecerunan, kita cari unit kecerunan. Ni unit dia, paksi Y ialah V, paksi X ialah A. Untuk cari unit kecerunan, unit paksi Y bahagi unit paksi X. Apa unit paksi Y? Tentu V kan. V ni. Ini kan, bukan depan kan, V. Apa unit paksi X? A. Jadi kita kata V per A. V per A atau VA negative 1. Sebab A tu kita naikkan kan ke atas. Jadi ini ada, untuk memudahkan, ada satu nama ni, special name kan untuk unit ni, itu panggil apa? Siapa yang jawab? VA negative 1. Itu Ohm. Ohm adalah scientist name. Jadi VA negative 1 sama dengan Ohm. Simbol dia macam ni, omega kan. Jadi sebab kecerunan unit dia adalah VA negative 1 ataupun Ohm, kita kata the gradient ataupun the kecerunan ialah rintangan, resistant. Kan? Kecerunan adalah resistant. Okey, cikgu nak tanya kamu sikit tentang garis lurus. Kalau kamu dapat garis lurus, apa yang kamu faham tentang kecerunan ni? Garis lurus. Siapa jawab? Minta respon. Garis lurus. Graf ni garis lurus kan? Apa maksud dia? Tak payah jawab kan? Dengar ke? Ada respon? Tak apalah, cikgu jawab lah kan. Cikgu tolong ulang balik soalan tu boleh? Okey, dah jawab dah tahu. Cikgu tanya, tak apa. Kecerunan, kalau garis lurus macam ni, straight line ni, maksudnya kecerunan dia apa? Cikgu tanya. Jadi kecerunan dia adalah kecerunan malar. Kalau garis tu melengkung, kecerunan mungkin increase, meningkat ataupun berkurang. Tu maksud dia kan. Boleh faham ada dua kan. Kalau melengkung lah. Kalau garis lurus, mesti kecerunan malar. Tak kira dia positive or negative gradient. Boleh faham ya? Okey. Clear kan? Okey. Faham cikgu. Okey, kita pergi pada graf ini kan. V dengan I, A. Ada A dengan B. Kita katakan guna wayar A. Mula kita guna wayar A, kita test. Dan wayar B pun kita test. Cikgu nak tanya kamu, wayar A dengan wayar B ni mematuhi hukum, mana yang mematuhi hukum Ohm? Mana yang mematuhi hukum Ohm? Obey the Ohm's law. Mana satu? Which one? Mana satu? A dengan B, wayar. Ya, pandai. Dua-dua. Kenapa dua-dua? Sebab dua-dua adalah garis lurus. Straight line. Okey kan? Jadi dua-duanya mematuhi hukum Ohm. Apa beza wayar A dengan wayar B? Beza dia adalah kecerunan ataupun the gradient. Kan? Jadi kecerunan A dengan B, mana yang besar ni? Kecerunan A. Siapa yang cuba? Kecerunan apa ni? Nak jawab. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar cikgu. Okey. Lebih besar maksudnya lebih curam kan? Steeper kan? Lebih curam. Jadi lebih besar. Maksud dari tadi kita bincang tadi, kecerunan adalah rintangan. So kecerunan is rintangan. Okay kan?
Jadi sebab kecil rintangan, jadi rintangan A juga lebih besar dari rintangan B. Ni cara nak ingat. Kan? Jadi eksperimen ni dijalankan 2 kali kan. Pertama dia guna wayar A macam ni. Dia guna wayar A. Dan eksperimen kedua dia guna wayar B. Tapi diletakkan dalam graf yang sama. Itu maksud dia kan. Letak graf yang sama. Ni yang dapatan kita dapat lah. Kecerunan. Perbezaan kecerunan. Jadi kita tahu mana satu wayar yang punya rintangan yang lebih tinggi. Itu contoh. Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi rintangan? Cikgu ada cara senang ingat. Faktor mempengaruhi rintangan ialah ataupun R talam. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. T is temperature ataupun suhu. Kan? Bila suhu bertambah, when the temperature increase, resistance increase. Ingat kan? Nanti aku terangkan macam mana kita nak ingat ni kan. A merujuk pada the area ataupun luas. Luas ni merujuk pada luas kerata rentas. Wayar tu kan. Wayar ni merujuk pada wayar kan. Wayar kerata rentas. Bila luas tu besar, rintangan rendah. Nanti kita terang macam mana jam je ni kan. Cikgu ada analogi kan. Okey, L merujuk pada length ataupun panjang. Bila panjang bertambah, rintangan akan bertambah. The resistance increase. A merujuk pada susunan ataupun bahasa Inggeris arrangement. Susunan. Bila bila susunan bersiri, rintangan tinggi. Untuk bersiri, rintangan lebih tinggi. Untuk selari, rintangan rendah. Bersiri, bahasa Inggeris bersiri jugalah, series kan. Kalau selari, maksudnya parallel. Parallel, resistance low. Okey, boleh kan? Okey, M merujuk pada material. Material. Okay. Jadi material, the best material setakat ini dan practical, tembaga. Tembaga ataupun copper. Copper kan. Bahasa kimia dia panggil cuprum. Kan? Jadi kita pilih copper ataupun tembaga kerana the low resistance. Rintangan yang rendah. Ni contoh. Ni cara-cara nak ingat. Okey, macam mana nak ingat rintangan tinggi rendah ni? Okey, cikgu ada satu analogi. Nanti cikgu buatlah. Cikgu lupa nak tulis kat sini kan. Okey, contohnya wayar tu dianggap sebagai jalan raya. Wayar dianggap sebagai jalan raya. Dan kenderaan, kereta kan. Kereta-kereta dianggap sebagai arus. Okey. Dan risiko kemalangan dianggap sebagai rintangan. Okey, boleh faham kan? Cikgu ulang balik kan. Wayar itu dianggap sebagai saiz jalan raya kan, jalan raya. Wayar kereta itu dianggap sebagai kereta itu dianggap sebagai arus, current flow, okey. Dan risiko kemalangan dianggap sebagai rintangan. Okey, kita beri contoh yang pertama kan. Yang mudah dulu. A luas. Bila jalan tu luas, besar. Jadi kemalangan berlaku kuat tak? Kurang kan? Jadi rintangan rendah. Risiko dia rendah. Kalau jalan besar, risiko rendah. Kalau jalan tu panjang sangat. Jadi ada jalan shortcut, ada jalan panjang. Mesti kamu pilih jalan yang shortcut kan? Jalan pendek. Jadi jalan panjang, kenapa pilih jalan panjang? Sebab jalan panjang mempunyai rintangan yang tinggi, risiko yang tinggi. Mudah berlaku kemalangan. Boleh faham ke ni? Analogi cikgu ni? Faham kan? Jadi kamu boleh ingatlah mudah. Ni suhu pun sama lah. Bila suhu tinggi, jalan tu jalan yang panas, menyebabkan tayar kamu akan terbakar. Jadi rintangan, risiko kemalangan tinggilah. Tayar dah meletup kan? Contoh. Ni contoh kan. Yang lain-lain ni ada penerangan yang lain lah. Tapi ini merujuk pada jalan raya tadi lah. Cikgu tunjukkan lah. Mudah faham kan? Okey, cikgu teruskan kan. Okey, slide yang berikutnya. Apa tu ohm, konduktor ohm dengan bukan konduktor ohm? Kan? Kalau konduktor ohm tadi kawan kamu dah cakap dah. Ini mesti konduktor ohm. Sebab apa? Sebab garis lurus. Straight line. Yang ini macam mana? Konduktor ohm? Bukan kan? Konduktor bukan ohm. Sebab dia bentuk curve. Bentuk curve. Okey kan? Jadi tengok sini. VI graph.
VI graph, dua-dua VI graph. Bila VI graph kamu dah tahu. Dua-dua adalah jenis, satu jenis straight line, satu lagi jenis melengkung, curve lines. Okay kan? Relationship V dengan I. Kamu boleh jawab lah. Directly proportional ataupun berkadar terus. Yang ni V dengan I, kita kata V increase with I. Betul kan? Sebab dia punya bentuk pun macam positive gradient kan. Ni V directly with I. Proportional kan. Ini V increase with I ataupun V bertambah dengan I. Ini contoh. Gradient. Sekarang cikgu tanya kamu, apa gradient untuk graf ni? Kecerunan untuk graf ni. Apa kecerunan graf ni? Mala. Kecerunan Ayat. mala. Kecerunan mala. Betul malah. Apa? Betul, tepat. Apa kuantiti fizik dia untuk kecerunan ni? Tadi cikgu dah terang tadi dah. Oh, Nak tahu kuantiti? Senang je. V per A, VA negatif 1 ataupun ohm. Ingat kan? Jadi apa kuantiti fizik dia? Saya ingat kan? Start mula dengan huruf R. Ya, bagus. Rintangan kan? Tak tanyalah tapi kamu jawab tadi malah betul lah kan? Okey, dalam kes ini, kalau bentuk curve macam ni, kita dapati kecerunan dia semakin bertambah. Kecerunan ni semakin bertambah. Kalau macam ni, kecerunan dia malah. Constant gradient. Resistant, malah juga sebab kecerunan malah. So, kan? Jadi, resistant untuk kes ini bertambah. Okey kan? Suhu. Suhu dengan resistan dia sama je untuk kes ni kan. Bila resistan malah dia pun ikut. Ni pun malah. Kalau suhu bertambah maksudnya resistan bertambah. Tu konsep dia kan. Ni, suhu bertambah, rintangan pun bertambah. Okey kan. Okey, dalam kes ini cikgu nak tanya sikit kat kamu. Apabila I bertambah, V akan apa? V akan apa? Apabila I bertambah, V akan bertambah. cuba. Bertambah. Ya, bertambah. Bagus. Okey. Untuk kes ni pula, apabila I bertambah, V akan apa? Bertambah ke apa? When I increase, V will apa? Tambah. Bertambah juga. Tambah. Ya, Bertambah bertambah juga. juga. Jadi sama dua-dua bertambah kan. Yang membezakan ni kan, bila kita tanya, apabila I bertambah, rintangan, the resistance apa? When I increase, resistance apa jadi? Bertambah Tambah. atau berkurang? Okey. Mala, mala. Sebenarnya, Bukan mala. ya, bagus. Resistance malah. Sebab apa? Straight line. Garis lurus. Boleh faham kan? Untuk kes ini, bila I bertambah, R akan bertambah. Sebab dia bentuk curve. Boleh faham kan? Rintangan bertambah dalam kes ini. Bila I bertambah, rintangan akan bertambah. Boleh faham? Sebab dia bentuk melengkung. Ada soalan tak ni? Boleh tak? Okey kan? Ada nak tanya? Okey, Tak ada, ya? tak ada. Okey, kalau kamu tak faham bentuk curve ni, jadi cikgu buat nanti lah. Ada satu slot nanti cikgu buat lah untuk bagi faham graf lah. Dia tak faham lagi kan? Okey. Kita masuk, ni contoh kan, contoh-contoh untuk conductor ohm, constant wire ataupun wire constant. Conductor bukan ohm, bulb ataupun mentol. Sebab bulb mentol ni bila kamu pasang lama-lama dia akan panas. Betul tak kan? Bila panas kamu dapati ia maksudnya rintangan dia bertambah. Tu maksud dia kan. Okey, kita pergi pada satu lagi kuantiti fizik yang penting iaitu kerintangan wayar. Dia pakai simbol rho. Sebenarnya rho ni kamu tahu dia biasanya kita guna apa dalam ketumpatan kan. Iaitu rho sama dengan mass per volume kan. Yang kita dapat lah. Rintangan sama dengan mass per volume. Ketumpatan kan. Okey, density kan. Density. Untuk kerintangan ataupun kita panggil resistivity kan. Jadi kita dah tanya kamu, hubungan antara rintangan dengan panjang wayar tadi adalah apa? Berkadar terus kan? Jadi apabila rintangan bertambah, okey, L pun akan bertambah, panjang pun akan bertambah. Atau kita buat R alpha L. Dan kita boleh buat dalam bentuk persamaan kan? Hubungan R dengan luas permukaan pula
R dengan area, surface area. Kan? Kerata rentas. Jadi dia berkadar songsang. Bila A bertambah, R akan berkurang. Ni. Bila jalan tu besar, rintangan rendah. Risiko tu rendah. Bila jalan tu panjang, risiko tu tinggi. Itu contoh kan. Jadilah ni. Jadi ada dua gabungan. Cikgu tersilap ni minta maaf lah kan. Patutnya ni cikgu letak dekat sebelah-sebelah. Dia jadi macam jauh macam ni. Dekat-dekat pula kan. Okey, jadi kita nak gabungkan kan. Bila kamu nak gabungkan begini. R berkadar terus dengan L. R berkadar terus dengan 1 over A. Ataupun kamu boleh kata R berkadar songsang dengan A. R inversely proportional with A. Ataupun R directly proportional with 1 over A. Okey. Kamu dah dapat dua ni hubungan ni. Kamu nak jadikan dia satu persamaan. Okey, R sudah ada. R sudah ada kan? Jadi L ni dianggap sebagai pengangka ataupun numerator. A ni dianggap sebagai penyebut ataupun denominator. Kita letak di bawah. L kita letak di atas. Jadilah formula ni. Jadi R sama dengan L di atas per A. Okey, untuk menjadikan dia formula, kita kena letak satu lagi pemala dekat sini. Pemala ni dipanggil sebagai kerintangan, resistivity. Ni hubungan resistivity kan. Jadi cikgu nak tanya sikit lah, apa hubungan resistivity dengan resistant? Apa hubungan kerintangan dengan rintangan? Siapa jawab? Berkadar terus. Okey, betul kan? Berkadar terus. Bagus. Okay, kan? Jadi ni lah kan. Yang ni lah yang cikgu bagi tadi, R, I semua kan. Okey. Okey, unit untuk kerintangan. Macam mana buat unit untuk kerintangan? Kita kena tahu formula ni. Okey. Cara pertama, formula kita letak di sini. Kita jadikan rho sebagai tajuk rumus. Jadi rho sama dengan RA per L. Ni bawa sini jadi RA, L bawa turun. Jadi RA per L. Ni rho. Nak cari unit untuk resistivity. Jadi R kita tahu unit apa? Ohm. A, unit apa? A apa unit dia? A. A area. Apa unit dia? Siapa ingat? Unit A. Tak apalah kan. A unit dia meter square. Meter kuasa 2. L panjang, unit dia apa? M. Meter. M. Okey, betul. Jadi kamu akan dapat unit dia ohm meter kan. Ohm meter kan. Sebab ohm, ni ohm, ini meter square, ni meter potong. Meter square potong jadi ohm meter. Jadi rho sama dengan ohm meter. Tu unit dia. Ohm meter kan. Okey. Ada soalan dah ni? Cikgu lupa nak buat dia punya ni kan. Dia punya tulisan tu. Okey. Boleh faham ke? Unit untuk kerintangan, resistivity ialah ohm meter. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, ada soalan? Okey, tak ada kan? Tak ada cikgu. Okey, terima kasih. Kita teruskan soalan untuk SPM 2013. Tengok soalan ni. Soalan kefahaman. Okey. Ni soalan ni Dia kata sini. Diagram 10.3 show a filament lamp. Ada filament. Okey. Explain why the filament in coil shape produce more light. Coil maksudnya bentuk gegelung supaya menghasilkan lebih cahaya. Jadi bila dia bentuk gegelung, maksudnya dia adalah lebih panjang apa? Panjang. Okay kan? Longer. Sebab dia gegelung macam ni, dia jadi longer wire. Long wire. Bila long wire, resisten apa jadi? Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Jadi jawapan macam ni kan? Tengok betul kan? Pertama, panjang. Sebab dia gegelung maksudnya long wire. Markah ada 4 kan? Jadi jagalah kamu bagi 4 atau lebih point lah. Yang kedua, rintangan tinggi. Height resistance. Bila rintangan sudah tinggi, wayar ni semakin panas. Suhu semakin bertambah. Bila suhu panas, tenaga haba pun tinggi. Dan wayar ni akan menghasilkan nyalaan ataupun flame. Produce the flame. Produce heat energy. Heat energy power. Dia akan menghasilkan tenaga kat sini.
Okey dan dia akan panas, berlaku flame. Atau bebaskan tenaga haba. Nak tulis formula ni pun boleh. E sama dengan I. Nanti kita bincanglah formula ni untuk bab yang seterusnya. Lepas tu kamu cerita sikit tentang heat to light, heat transfer, heat haba bertukar kepada tenaga cahaya. Ni markah yang keempat lah. Okey. Kamu cerita suhu bertambah pun boleh Heat ataupun temperature increase boleh dalam kes ni dan ni tentang heat heat transfer lah, from heat energy to light energy ataupun electrical energy to light. Boleh juga sebab dia perlukan tenaga elektrik ataupun sama lah ni. Sama jawapannya. Okey. Okey, ada soalan? Ada tak soalan ni untuk slide ni? Tak ada cikgu. Ada senang. Jadi kita tahu ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan Okey. Kita pergi soalan aspek dan alasan. Okey, aspek dan alasan. Betul. Ni. Mungkin kamu yang dah ada eksperimen mungkin tahulah Dia kata Rajah, diagram 10.4 show a design of wire wrap wearable resistor made by student to control the amount of current. Ni panggil rheostat. Dipanggil rheostat Dia kata ataupun nama lain dia wearable resistant ataupun rintangan perintang boleh laras. Boleh laras. Jadi dia kata to control the current flowing through a circuit, the wearable resistance can be varied to a maximum of 10 ohm. Jadi dia perlukan boleh mengubah sampai 10 ohm rintangan. Boleh ubah rintangan. Jadi bila rintangan, kenapa dia bergelung? Sebab masukkan wayar yang lebih panjang. Sebab dia bergelung-gelung ni Okay, you are required to modify the design. Ni lah. So the maximum resistor is greater than. Kita nak lebih. Kita punya setakat 10 ohm ni, kita nak lebih. Rintangan tinggi. Kita state, explain, modification based on following aspect. Pertama, cross section. Luas kata rentas. Kamu nak pilih luas kata rentas macam mana? Yang besar ke kecil? Luas kata rentas ni. Wayar. Siapa nak cuba? Yang kecil. Yang kecil bagus. Kalau kamu pilih tebal, rintangannya rendah. Sekarang tujuan kita nak menaikkan rintangan. Tengok dia kata ni. So that the maximum resistance is greater than 10 ohm. Jadi kita nak increase the resistance. Okay, length of the wire. Kita pilih wire yang panjang. Okay. To increase the resistance. Ni number of turn. Sama juga. Untuk masukkan bilangan, kita perlu bilangan lilitan yang banyak ataupun number of turn yang banyak supaya dia masukkan wayar yang lebih panjang. Okay, conductivity of the slider. Dia mestilah boleh konduktor elektrik lah Okay, jadi tengok sini lah. Okay, yang pertama. Cross section. Small cross section. Alasan dia, kita jawab height resistant. Atau kamu boleh jawab juga height heat energy. Pun boleh kalau jawab Ataupun high temperature pun boleh kalau jawab. Tapi dalam kes ni kita jawab high resistance sebab kita nak increase is greater than 10 ohm. Tu alasan yang tepat sekali Okey, yang kedua, length of the wire, longer wire, high resistance juga jawapannya. Kenapa? Sebab tadi aku terang faktor yang mempengaruhi rintangan. Talam. Okay, next number 3 dia kata number of turn. Number of turn higher. Number of turn, bilangan lilitan yang banyak. Alasan dia sama juga. Increase the resistance, menambahkan rintangan. Conductivity, high conductivity. Kenapa nak high conductivity ataupun kekonduksian pelaras yang tinggi? Kenapa? Itu dah. Arus boleh mengalir. To allow the current flow. The terminal to the coil. Jadi arus sudah mengalir. Okay, jenis wayar yang kita guna dalam kes ini. Apa wayar yang sesuai? Jadi wayar yang sesuai kita guna brass, nichrome. Kenapa? Kita pilih dia sebagai sebab dia mempunyai high resistance. Kalau kamu tengok soalan ni mesti kamu rasa confused. Cikgu banyak sangat tulis high resistance. Boleh ke? Okey, dalam kes ini boleh. Boleh Sebab apa?
memang itu alasan yang paling sesuai untuk dia. Okey kan? Okey, ada soalan nak tanya tentang slide ni? Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada tak ada? Tak ada cikgu. Okey kan, kita teruskan. Okey, kita pergi pada yang berikutnya, Lita, Siri dan Selari kan, ataupun series and parallel kan, series and parallel kan. Okey, kita ada dua Lita. Ni Lita pertama, belah kiri cikgu ni. Ni belah kanan cikgu. Jadi belah kiri ni Lita apa? Siapa nak jawab? Lita apa ni? Siri ke Selari? Lita sesiri. Siri. Series. Okey kan? Series. Dan ini tentu selari. Series sebelah rumah. Kata rumah kamu, sebelah rumah series. Depan rumah kita panggil selari. Itu cara dia lah. Untuk siswa Lita juga dia bergantung pada formula yang betul, iaitu V sama dengan IR yang tadi kita bincang tadi kan. Jadi kita tengok sini kan. Okey, jadi sebab V sama dengan IR, jadi ini V total sama dengan I total, R total. Total ni merujuk pada effective current, effective resistance, effective voltage. Kan? Cikgu ada cara ingat senang untuk ni. SIPV. Kalau siri, I sama. Kalau siri, siri, I sama. P parallel, V sama. Jadi parallel, V sama. Cikgu dah untuk siri. Jadi tengok sini kan. Cikgu. Dalam kes ini, I sama kan? Jadi V total sama dengan V1 tambah V2. V1 tambah V2. Okey, dalam kes I total ni, arus akan mengalir daripada terminal apa ni? Positif ke terminal negatif. Jadi arus akan mengalir sini. Ini dia akan jumpa R1, R2 dan terus pergi kepada terminal negatif. Jadi arus tak lalu dekat V1 dengan V2 sebab V1, V2 ukur potential different ataupun beza keupayaan. Okey. Jadi I nya adalah sama. I1 sama dengan I2. Sama je I dia. Okey, R total. R total tak sama kan? Jadi R total jumlah untuk R1 dengan R2. Senang je jumlah dia. Kita suruh jumlah, kamu tambah saja. R1 tambah R2. Siri senang. Tambah saja kan? Tak ada formula khusus. Okey kan? Untuk parallel pula, V sama. V sama. Jadi sebab apa V sama, dia susun dekat sini. Ni V total, ni V1. V1 ni across R1, V2 ni across R2, jadi sama semua ni. Nampak? Parallel, V sama. SIPV. Parallel kan? I total. I total tak sama kan? Cuba tengok. Sini arus mengalir sini. I total keluar. Dia akan pecah. Jadi I1. Jadi I1 akan lalu sini. Ni laluan I1 kan? Sini. Sampai sini saja. Okey. Jadi I2. I2 lalu sini. I2 lagi. I2 lagi. I2. Dan dia orang akan bertemu di sini. Jadi I total balik. Kan? Dia akan bertemu sini. Jadi sini gabungan I1. Sini I2 gabung. Jadi I total balik. Dia akan balik ke terminal negatif. Tu kena ingat kan? Hukum tu. Okey. Yang tak sama tadi apa? Yang tak sama R. R pun tak sama. Yang sama V saja. Tapi untuk berselari ataupun parallel, kita guna formula 1 over RT ataupun equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Okey kan? Ada lagi satu formula kan? Untuk Lita bersiri, formula agak terpencil. Tapi kamu kena tahu kan? Nak kira dia panggil pembahagi keupayaan ataupun potential divider. Jadi nak kira V1 ni, baca V1 ni kita boleh kira R1 ni per R1 tambah R2. Jumlah dua-dua ni. R total lah tu kan. Darab dengan V total. V total yang ni. Kita dapat. Pembahagi keupayaan ni panggil kan. Kalau V2 macam mana pula? Saya nak cuba V2. V2 sama dengan R apa? V2 sama dengan R2 ke R1? Tak dapat. Okay. R2 kan. R2 per R1 tambah R2 darab V total. Sama. Yang beza dia R2 dengan R1 saja. Sebab ni satu, ini satu lah.
Sebab ni 2, jadi 2 lah. Boleh faham? Sebab apa formula macam ni? Sebab V dengan R adalah sebenarnya dalam formula ni dia adalah berkadar terus. Sebab tu dia sama. V dengan R adalah directly proportional. Sebab tu V1, R1. Boleh faham ke ni? Kalau V2, sini R2. Ni dalam pembahagi keupayaan. Okey, kita pergi pada satu lagi untuk pembahagi arus. Ini pun terpencil juga formula ni jarang digunakan. Jadi kau boleh guna juga kan. Itu formula I1. Nak cari I1 yang mengalir sini. I1 sama dengan, tengok beza sikit kan. I1 jadi R2 per R total sama. Darab dengan I total. Cuma beza dia, sini 1, sini 2. Kenapa? Sebab hubungan I dengan R adalah berkadar songsang. Inversely proportional. Sebab tu jadi formula ni. I1 sama dengan R2 per R1 tambah ni kan. Kalau ni I2 sama dengan apa ni? R apa? R1. Ya, R1. Dia begini. Okey, formula ni kita akan guna bila mengikut soalan-soalan yang sesuai lah kan. Okey kan. Okey, cikgu cuba tengok soalan slide seterusnya. Okey, tips untuk lita bersiri. Lebih mendalam lah ni kan. Bersiri. Kita tengok dulu. Dah tahu di terminal. Positif belah kiri, belah kanan terminal negatif. Okey. Jadi arus bergerak daripada positif ke negatif. Dia bergerak. Dan arus ni jumpa dengan. Arus ni kita panggil sebagai I total kan. Dia lalu dekat R1. Lepas tu dia lalu dekat R2. Okay, kan? Dan terus kembali kepada terminal negatif. Jadi kesimpulannya I1 ni menerima I total, I2 ni menerima I total. Cikgu dah terang tadi kan. Cepatkan sikit lah kan. Ini contoh. Jadi I sama. Ni. Bila kamu letak V1 dengan V2, voltmeter across dan kamu dapati V total sama dengan V1 tambah V2. Yang sama ialah I. R pun sama. R total sama dengan ni. Ulang balik tadi kan. Okey, cikgu lajukan sikit kan untuk ni. SIPB tadi. Ini untuk siri I sama. Okey, untuk parallel, bersiri tadi tak apa. Settle. Pembagi keupayaan cikgu terang tadi dah tak apa. Cikgu lajukan sikit. Okey, kita buat soalan yang pertama. Soalan untuk series. Soalan terlalu simple kan supaya kamu jawab. Dia sama ada kira atau kamu nyatakan. Okey. Contoh yang pertama. Ni 6 ohm. Ini V1 ada tak bagi. Ini 10 ohm resistor ni. Ini 20 ohm. Okey. Soalan pertama nyata. Dia suruh nyata. Maksudnya state. Ataupun kira, hitungkan. Calculate. Sama ada dua lah. Mana kamu nak buat. V total. Berapa ni V total? Siapa nak cuba? Berapa V total ni? 6. 6. V total terus ambil kat sini kan. Terus ambil sini. 6. Kan? Jadi V total sama dengan 6. Soalan ni straight kan sebab nyatakan. R1 berapa? 10. R1 merujuk pada ni kan. 10 ohm bagus. R2? Siapa nak cuba? 20 ohm. Okey, 20 ohm. Okey, R total. Dalam kes ini, ni siri ke selari ni? Siri kan? Kiri. Jadi siri, okey bagus. Jadi ya apa yang sama? Arus. Arus. Ingat arus sama kan? Jadi R total senang. Mesti jumlahkan. Jadi 10 tambah 20. Jadi 30. Okey, I total. I total kita cari macam mana? Kita guna formula V sama dengan IR. Jadi V total sama dengan I total R total. Jadi V total dapat 6. I total tak tahu. R total kita tahu. 30. Jadi kita gantikan. Okey, semua mesti total kan? Itu syarat dia. Kalau total tu sama lain kita kan? Okey, jadi gantikan. 6 per 30 dapat 0.2 ampere. Okey, boleh kan? Okey, untuk V1 pula. Tengok V1 pula kan? V1. Sebab ada 1. V1 jadi 1 lah semua kan? Okey kan? V1 tak tahu. I1 kita boleh tahu sebab apa I1 sama dengan I total. Sebab arusnya sama semua kan? R1 berapa? 10. Jadi kita gantikan.
I total R1. Jadi 0.2 darab dengan 10. Jadi dapat apa? 2 volt. Boleh faham kan? 2 volt. Okey, ada satu lagi kaedah yang mudah kan. Kamu tahu dah dekat sini 2 volt. Ni 2 volt. Sini tak tahu. Tapi sini 6 volt. Jadi 2 tambah apa? V2 sama dengan 6. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Boleh faham kan? Kalau nak tahu V2 dengan mudah. Kalau kamu guna kaedah lain lah. Jadi inilah, ni bagi tahu siri adalah I yang sama. Okey, V2. Kita tahu 4 ohm kan? 4 ohm. 4 volt kan? Kita guna kaedah lain. Ni V2 sama dengan I2 R2. Kaedah ni pun boleh juga. Dan kita tahu I2 sama dengan I total. R2 sama dengan 20. Okey kan? Jadi gantikan 0.2 darab dengan 20. Jadi dapat 4 volt. Dapat kan? Ataupun kamu boleh guna kaedah tadi yang cikgu cakap tu. V total sama dengan V1 tambah V2. Jadi kamu dapat itulah 6 volt. V total 2 volt. 4 volt. 4 volt lah ni. Okey, boleh kan? Ataupun kita boleh guna kaedah pembagi keupayaan ataupun potential divider. V1 sama dengan R1 per. Guna ni kan. Jadi V tu ganti terus kan. R1 dah tahu. R1, R2 dah tahu. V total dah tahu. Kamu gantikan dalam ni. Okey, berapa dapat jawapan? Ni titik ni darab lah kan. Berapa jawapan tu? Dapat? V1. Dapat sama kan. Iaitu 2 volt. 2 volt. Untuk V2 pula sama juga kita gantikan. Ni samalah cikgu kamu boleh lah buat kan. Kadang-kadang cikgu laju-laju sangat ada yang tak faham. Okey, R2 kita gantikan. R2 20. R1 ni sama lah. Tambah ada 2 kan. Darab dengan 6 je. Darab dengan 6 je. V total. Dia dapat V total sama dengan 0.4. Tapi cikgu tak tulis pula sini kan. Okey, kelebihan kaedah ini ialah kelebihan kaedah pembagi keupayaan. Apa kaedah kelebihannya? Tidak perlu mencari arus. Terus dapat jawapan. Boleh faham cikgu cakap kan? Macam ni kamu kena cari arus. Cari arus dapat 0.2 baru dapat jawapan. Ambil 0.2 ganti dapat 4 volt. Ini tak perlu cari arus. Terus dapat jawapan. Itu kelebihan kaedah ni lah. Tidak perlu mencari arus. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan? Boleh faham ke ni? Ya, cikgu. Boleh faham. 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 Okey, cikgu teruskan lagi ya. Okey, ni Lita berselari. Ingat balik semula. Berselari apa yang sama? Selari apa sama? Apa yang sama berselari? Arus. Bukan. R yang sama. Tersilap dah tu. Tadi harus sama kan? Okey. Tak apa. Ni positif. Kita ingat kan macam mana pengaliran arus. Formula I total keluar dekat sini. Ni I total keluar. Dia bergerak. Okey. Sampai dia tak terlajak lah tu kan. Cikgu. Okey, dia turun bawah. Sampai sini dia akan pecah. Dia jadi 2 simpang. I total akan pecah. Di mana dia akan jadi I1. Ni I1. Dan dia pecah lah tu lagi. Di bawah pula dia akan jadi I2. Dia akan lengkap ni laluan I2 kan. I2. Dan dia orang akan bertemu di sini. Dia akan jadi I1 tambah I2. Dan terus jadi I total. Dan terus kembali ke terminal negatif. Boleh faham kan untuk ni? Jadi arus. Jadi cikgu nak beritahu kamu, kalau arus tu bukan I total, maksudnya Lita tu adalah Lita berselari. Parallel circuit. Kalau Lita tu bukan kalau I tu bukan I total, jadi Lita itu adalah Lita berselari. Itu sebenarnya maksudnya. Boleh faham kan? Jadi dalam kes ini, tengok teruskan. Bila kita letak voltmeter, kita dapati bacaan voltmeter dia adalah sama. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2. V sama SIPV tadi kan. Okay. Dan rintangan dia special. Ni kamu boleh catat lah. Kalau nak cari rintangan walaupun tambah tapi dia special sikit. Kena guna 1/R. Ada pelajar tersilap kan kat sini. Dia lepas dia ganti ni dia lupa nak terbalikkan nombor tu. Sebab ni 1/R total.
Kena ingat lah. Jadi kat sini, kita guna formula ni. Okey, SIPV. Dan ada juga rumus pembagi arus. Cikgu dah terang tadi kan, sikit sebanyak. Iaitu bila sini I total, I1, ini jadi R2. Itu balik sikit kan. Kalau sini I2, ni jadi R1. Itu yang pelik sikit. Terbalik sikit lah sebab ada berkara sungsang kan. Jadi mudahlah kamu ingat kan. Ini terbalik sikit untuk kes ni. Okey. Okey, cikgu ada kaedah-kaedah untuk mencari lita berkesan untuk lita berselari kan. Kaedah lain. Contohnya kaedah yang pertama. Ni tak nampak ni perintah. Dia dah tak nampak, sorry lah. Okey, untuk dua cabang saja. Kaedah ni untuk dua cabang saja. Rintangan yang berbeza atau sama. Ni berbeza kan? Ataupun sama pun boleh guna. Kalau ni 10 ohm, sini 10 ohm boleh guna juga. Kaedah pertama yang cikgu dapat kat sini, cikgu share kawan cikgu dulu. Kaedah-kaedah ni. Kita cari rintangan berkesan. Guna kaedah macam ni. Darab dua-dua per tambah. Kan? Jadi kamu dapatlah jawapan. Jadi tak perlulah. Kalau kamu guna formula tu boleh tak? 1 over R total tu boleh juga. Sebenarnya sama. Datang daripada formula tu juga. Tapi ni untuk dua je. Dua cabang maksudnya ada dua perintang saja. Kan? Okey, boleh kan? Untuk kes ni. Kamu boleh guna formula ni. Ataupun kalau 10 ni, 10 darab 10 per 10 tambah 10. Macam tu. Kalau 10 lah. Macam ni. 10 darab 5 per 10 tambah 5. Dapatlah 3.33. Ni contoh. Ataupun kaedah ni. Ni kaedah asal lah. Kaedah yang cikgu ajar ni. Kaedah dalam buku. Kan? 1 per R total. Tapi ni untuk 2 cabang saja kan. Kalau 3 cabang jangan guna kan. Kaedah ni tak boleh. Dia guna kaedah ni biasalah. Sama juga. Okey, kaedah kedua. Cabang yang sama. Untuk 2 cabang yang sama atau lebih. Ni kalau ni 6 ohm dah. Dengan syarat semua ni mesti rintangan ni sama. 6 semua 6 je. Tak kisah. Nak 2 cabang ke, 3 cabang ke, 4 ke, semua boleh. Okey, nak cari rintangan berkesan Macam mana cari rintangan berkesan dia? Senang saja. Rintangan berkesan ni adalah R yang sama tu. Iaitu berapa? 6 ohm bahagi dengan bilangan perintang atau bilangan cabang. Jadi 6, 6, 6. Boleh gunalah sebab semua sama. Jadi 6 bahagi dengan 3. Ada 3 cabang kan? 1, 2, 3. 3. 6 ohm bagi 3. 6 sama. Jadi dapat 2 ohm. Jadi rintangan berkesan ni sama dengan 2 ohm. Atau kamu nak guna kaedah yang lama. Kaedah ni. Kaedah biasa. 1 over R. Dapat juga. 1 per 6, 1 per 6. Kamu akan dapat R sama dengan 2 ohm juga. Ni kaedah kan? Jadi kalau kamu tengok ni betul. 6. Sama semua 6 kan? Okey. Ada 3 cabang. 6 bagi 3. Terus dapat jawapan. Kalau dapat ni, 2 cabang. Darab per tambah. Tu cara dia. Tu kaedah lah. Harap kamu faham lah. Boleh faham tak kaedah ni? Boleh. Faham tak kaedah? Boleh kan? Nanti kamu boleh guna kaedah ni. Kita cuba kan. Okey, latihan lita bersiri. Kita buat latihan lita bersiri. Nampaknya masa ni kan. Tak apa sangat. Okey. Kita buat soalan ni kan. Nyata dan hubungkan yang boleh. Tak apalah. Tengok ni kan. We total. Ini macam bersiri. Tadi kan kita buat kan? Ini dah buat dah ni kan? Tersilap ni. Okey, cikgu laju sikit lah. Cikgu laju kan. Okey, saya minta maaf lah kan. Laju sikit. Okey, berselari. Okey. Nyatakan hubungan ni. Ni. Dia berselari 10 dengan 20. Jadi B total berapa? Berapa tu B total? 6. 6. Okey, 6 juga. W1 berapa? W1 berapa? Apa yang kita ingat ni? Ni siri ke selari? Selari kan? Parallel kan? Selari. Apa yang V sama? sama. V V sama. Sama. Jadi W1 sama dengan? 6. 6 juga. W2 pun 6 juga. Kan? Saja tanyalah supaya kamu nampak kan. W1. Okey, R total. R total tak sama, kita kena guna formula. Ingat formula apa? 1 over R total tadi kan? Ataupun cikgu kamu boleh guna kaedah cakap tadi. 10 darab 20 per 10 tambah 20. Atau kamu guna kaedah biasa cikgu ajar kan? Itu kaedah dia. Ni. Dalam buku. R total sama dengan ni. Dan kamu dapat R total sama dengan ni lah. 20 per 3 dapat 6.67 ohm. Dapat rintangan dia. Ni kaedah dia. Kamu dah buat kan?
Okey, I total. R total dah dapat, cantik. I total tak dapat lagi. V total dah tahu. Jadi gunalah V total, V sama dengan IR. Tapi semua total. Jadi gantikan. Boleh gantikan. I total sebagai subjek. Jadi V total per R total. Jadi gantikan V total 6 per. Cikgu tak guna 6.67 ni. Sebab bacaan dia akan terganggu kan. Jadi guna pecahan dalam kes ni. Untuk ganti pecahan. Supaya dapatlah. Okey kan. Jadi kamu dapat berapa jawapan? I total sama dengan 0.9 ampere. Ni kaedah dia. Boleh faham tak ni? Boleh go kan? Okey, I total. I total ni, I total. I1 ni adalah arus yang telah pecah. Sini I total dengan pecah sini. Sini I1. Sini I2 laluan. Pecahan kan. Jadi I1, tengok macam nak cari. I1 sama dengan, tengok betul kan. V1, I1, R1. Dalam ni apa yang kita dah tahu? V1 kita dah tahu dah. 6 volt. I1 kita nak cari. R1 kita tahu iaitu 10. Jadi gantikan saja. Gantikan. Jadikan I1 sebagai 0.6 ampere. Okey kan? Begitu juga dengan I2. I2 pun kamu boleh buat kaedah ni juga. Jadi V2, I2, R2. V2 sama dengan I2, R2. Jadi V2 sama dengan apa? 6. Ni V2 sama dengan 6 tadi kan? Okey. I2 kita nak cari. R2 sama dengan ni dah 20. Jadi gantikan. Jadi kamu dapati jawapan dia I2 sama dengan 0.3. Ada satu kaedah lagi semudah. Itu kaedah dia iaitu I1 tambah I2 sama dengan I total. Jadi I total tadi 0.9 kan? Jadi I1 0.6 tambah dengan 0.3. Jadi 0.3 tambah dengan 0.6 jadi 0.9. Itu kaedah satu lagi. Ni kan. Jadi kamu dapat. Okey, boleh faham tak ni? Ni kaedah dia kan. Okey, ada satu lagi kaedah kita gunakan formula. Formula ni. Kaedah formula ni kita guna. Jadi I1 nak cari, macam nak cari I1, jadi kamu guna kaedah ni kan. Jadi kita guna resistor. R2 per R1 tambah R2 darab dengan V total. Kamu kena cari juga I total. Sorry, I total kan. Kena cari. Jadi R2 tahu, R1 tahu, R2. Okey. Jadi I1. R2 berapa nilai dia? R2 berapa? R2 apa? 20. 20. Jadi ganti kan. Jadi kamu dapat kat sini. Tu kaedah dia. I1 sama dengan 20 per 10 tambah 20 darab dengan I total 0.9 tadi tu yang ni. Ni kan. Jadi dapat 0.6 ampere. Sama dengan jawapan yang tadi tu. I1. Tapi ni guna kaedah pembahagi arus. Okey kan. Okey, yang ni pula I2 sama dengan R1. R1. Terbalik kan. Ni 2, ni 1. Nampak? Jadi kita gantikan. Kita dapat 0.3 ampere. Jadi kamu boleh pilihlah kaedah mana yang senang. Tapi biasanya dalam buku dia suka ada kaedah ni kan. Kaedah ni. Jadi kalau kamu nak guna kaedah ni bolehlah. Kalau ada kes-kes yang kelebihan kaedah ni kamu tak perlu cari V. Kamu tak perlu cari V dalam kes ni kan. Tapi kita cari arus juga kan. Arus kat sini. Contoh. Okey, boleh kan? Ada soalan tak untuk soalan ni? Slide ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey, terima kasih. Kalau tak faham boleh tengok lagi video ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu lah. Tanya PM cikgu kan. Okey, kita tengok pula tips untuk mengira lita yang bergabung. Ada siri dengan selari. Okey, lita ni bergabung. Jadi sebelum kamu buat soalan ni, cikgu cadangkan kita tengok ada yang bersiri. Ini bersiri juga. Ini berselari. Jadi kamu dah pening kat sini. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ni? Kaedah pertama, kamu kena buat aliran arus. Current flow. Current flow. Ni positive terminal, negative terminal. Jadi arus akan mengalir. I total. Sampai sini pecah jadi I1. Berhenti sini. Faham?
Sini I2, lalu dekat 8 ohm, I2 juga, I2 berhenti sini. Jadi sini jadi I apa dah? Okey, ni I apa sini? I total. I total lalu. Ya, bagus. 3 ohm. Ingat kan, yang bukan I total itu adalah berapa? Berselari. Yang bukan I total dipanggil berselari. Jadi cikgu tanya kamu, 3 ohm ni adalah bersiri. Sebab apa? I total. 4 ohm dengan 4 ohm ni dia apa? Sama dah I dah. 4 ohm ni menerima apa? I apa? Sama. Sama. Ni I1, ini pun I1. Jadi dua ni adalah bersiri. Tapi dalam lita yang selari. Siri in parallel. Boleh faham kan? Bersiri, tapi bukan I total kan? Arus yang sama maksudnya bersiri. Tapi bukan I total. Itu maksud dia. Okey kan? Okey, jadi kita macam nak selesaikan dia? Pertama sekali kita buat arah aliran arus. Okey, yang kedua, kita buat arah arus. Yang kedua, kita cuba selesaikan bersiri dalam selari. Bersiri dalam selari. Selari maksudnya bukan I total, tapi I yang sama. Jadi 4 ohm dengan 4 ohm ni. Jadi kamu boleh selesaikan. Jadi kamu boleh tambah terus. Sebab apa tambah? Sebab dia bersiri. Bersiri kita tambah aja. Berselari kita kena pakai formula. Selesaikan ni dulu. Kamu selesaikan ni kamu guna apa? 4 ohm tambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. Jadi ini maksudnya jumlah semua ni adalah, rintangan dia adalah sama dengan 8 ohm. Jadi kita ganti. Itu dah. Jadi kamu dah pemudahkan lita yang susah ini, dia jadikan 8 ohm. Boleh faham tak sekarang ni? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Faham 4 cikgu. ohm, 4 ohm ni kamu tambah jadi 8. Maksudnya 8 ohm ni mewakili 2 perintang ni. Jadi 8 ohm. Okey. Bawah pun 8 ohm. 8 ohm, 8 ohm. Sama kan? Okey. Sekarang step yang ketiga kamu kena selesaikan selari. Selesaikan selari. Selari maksudnya 8 ohm dengan 8 ohm. Ada banyak kaedah cikgu ajar. Kaedah pertama tadi 8 darab 8 per 8 tambah 8. Itu boleh. Ataupun kamu tengok sama ni 8. Bila sama berapa cabang? Ada 2 cabang kan? Jadi 8 bahagi berapa? 2. 8 bagi 2 jadi apa? 4. Jadi kamu selesaikan ni. Selesaikan selari. Ini kamu boleh dapat jawapannya. Ini guna kaedah cikgu tadi. 8 sebab sama, bagi 2 sebab ada 2 dalam selari. Dapat 4 ohm. Boleh faham? Tu cara dia kan, kaedah ni. Ini kaedah-kaedah yang memudahkan kamu lah. Kalau kamu nak kira lita-lita yang complicated, kamu selesaikan macam ni kan. Buat arah aliran arus dulu. Okey, lepas tu dah diringkaskan. 8 ohm, 8 ohm ini telah kita ringkaskan. Dia telah jadi macam mana? Dia telah jadi macam ni. Jadi 4 ohm. Boleh faham? Yang semua ni, dia akan jadi yang ni. Sekarang jadi ni dengan ni, sudah jadi bersiri. Selesaikan bersiri. Bersiri senang je selesaikan lah. Kita kena tambah saja. Jadi bila kamu tambahkan, 4 tambah 3 berapa? 7 ohm. 7 ohm kan? Jadi kita gunalah formula dia. Kalau nak tahu arus dia, V sama dengan IR lah. Di mana V sama dengan 12. I, kita nak cari R total sama dengan 7 ohm. Macam mana nak selesaikan lita yang berserabut ni. Okey. Okey, ada soalan nak tentang lita ni? Soalan kita ada? Nak ulang apa-apa, ada tak? Tak ada cikgu. Okey, semua faham kan? Cikgu ingat dah pukul 5 kan? Okey, cikgu ingat tengok kalau lama dah ni kan? Kalau tak ada. Okey, cikgu rasa tak apalah, tak sempat nak lukis ni kan? Okey, nanti kita sambung lagi untuk kelas yang akan datang. Kita sambung untuk ni lah kan? Untuk yang soalan ni kita sambung. Kita buat tips-tips lagi lah. Mungkin kita sambung terus kepada daya gerak elektrik ke, kalau ada kita campur sekali kan? Okey, cikgu ingat setakat ni saya kelas cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, cikgu harap kamu dapat manfaat hari ni kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat buka puasa nanti lah kan. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.
kasih cikgu.